لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang maksud Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan menurunkan anak kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah satu man kunna bihi wajada halatul iman ayyakuna Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukraha ayyuhza bil kufri kama yukrahu ayyuzaku ila nar. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya menasihat tiga perkara, barang siapa dalam dirinya terdapat tiga perkara maka dia mendapat penistaan iman. Kamu bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya yang dikasihi, melebihi daripada kasih yang akan selain daripada keduanya. Yang kedua, dia adalah dia mencintai seorang itu melainkan cintanya kerana Allah. Dan yang ketiga, bahawa dia benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana benci itu dicampakkan dalam api neraka. Yang mati sebelahkan Fatih, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, kemudian pengurus masjid, ketua masjid, Tuan Siap, Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada subuh pada pagi ini terdapat bersama. Kita sambung sekali lagi kita hikam, syarah hikam, ulasan syarah hikam. Kau surat berapa tu? 433. Baris. Okey, setelah itu Syekh menjelaskan. Baik. Kita setelah itu Syekh menjelaskan kepada kita perkara yang dicari dan dituntut oleh orang-orang arif adalah keredaan Allah Ta'ala. Setelah itu Syekh ni Syekh Al-Tahirah As-Sakandari menjelaskan pada kita perkara yang dicari, yang dituntut oleh orang-orang arif billah ini adalah keredaan Allah Ta'ala. Ialah semua. Sebenarnya semua lah, sama ada orang arif ke, tak arif billah ke, semua cuma nak cari keredaan Allah Ta'ala. Apa saja amalan kita, semua nak cari keredaan Allah Ta'ala. Kecuali lah kalau orang-orang kalau dunia yang lain dalam ibadah yang dibuat. Semoga dengan itu rasa jinak mereka hanyalah dengan Allah. Semoga itu rasa jinak mereka hanyalah dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini mereka tidak merasa liak akibat kehilangan sesuatu. Kalau hilang sesuatu, kemusnahan sesuatu daripada harta benda ataupun selain harta benda lah, dia tak akan rasa risau, dia tak ada rasa kehilangan apa-apa, biasa je lah. Itu semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan menyalahkan sesiapa. Dia tidak akan menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Allah Ta'ala. Bahkan kehilangan perkara tersebut sebenarnya di sisi mereka, dia kata merupakan satu nikmat juga, satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Mungkin dengan kehilangan itu dia akan kembali semula kepada Allah, menampilkan diri semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada nikmat itu mungkin dia akan lalai, akan lupa kepada Allah, kan? Jadi ada juga hikmahnya. Jadi kerana dia mengembalikan mereka kepada asal, iaitu rasa jinahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi janganlah kita risau, janganlah kita bimbang kalau kita kehilangan sesuatu benda yang kita kasih, yang kita sayang. Sebenarnya benda tu ada hikmah lah, yang kadang-kadang kita tak nampak pun hikmah tu. Baik, kemudian Syekh Mu'tazilah menyatakan tatallu'uka, betul kan? Tatallu'uka ila ghairi dalilun ala adami wujdanika lahu wastihanuka lifiqdani ma siwahu. Dalilun ala adami wuslatika bih. Dalilu ala adami wuslatika bih. Syekh seterusnya, Syekh Mu'tazilah menyatakan tatla'uka ila ghairi, keinginan kau kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dalilun, tanda, ala adami wijdani kalahu, dalil di atas ketiadaan Anda menemui Allah Ta'ala. Ala adabi wijdanika, dalil di atas ketiadaan menemui engkau bagi dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wastihanuka, dan keluhan engkau lifiqdani ma siwahu, disebabkan kehampaan hati anda kepada selain Allah Ta'ala. Dalilun ala adami uslatika bih, dalil atau tanda di atas ketiadaan sampai je engkau bih dengan Allah Ta'ala. Yang pertama dia kata keinginan anda agar selain daripada Allah Ta'ala tetap berada dalam hati anda. Maksudnya supaya waris tidak kunjung hilang daripada anda, menunjukkan anda belum menemui Allah Ta'ala. Mana kita belum sampailah menemui kepada Allah Ta'ala. Mana keinginan kita kepada selain daripada Allah Ta'ala. Tata'aluka ila ghairih, keinginan kita, kemahuan kita lah kepada selain daripada Allah Ta'ala tadi menunjukkan dalil, menunjukkan di atas ketiadaan mempendapatkan kau akan Allah Ta'ala. Kemudian wastihasuka lifiqdani ma siwahu, kemudian keluhan engkau disebabkan kehampaan hati anda kepada selain Allah Ta'ala. Dia juga merupakan dalil ataupun tanda anda belum sampainya kepada Allah Ta'ala. Dalilul ala adami uslatika bih. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya keinginan kepada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala adalah merupakan tanda seseorang itu tidak sampai kepada Allah. Mana dia belum sampai. Keinginan pada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, maksudnya keinginan pada dunia, keinginan pada yang selain pada Allah atau benda dan sebagainya, ini menunjukkan pada kita bahawa kita sebenarnya belum sampai kepada Allah. Kita belum menemui Allah Ta'ala. Kemudian itu juga keluhan seseorang.
Kemudian yang kedua, keluhan kita, asyik mengeluh je ni. Seseorang akan kehilangan sesuatu juga merupakan alamat dia belum sampai kepada Allah. Pun sama juga, asyik mengeluh kan, di atas sesuatu yang menimpa atas dirinya, kehilangan sesuatu kan, apa saja yang menimpa dirinya, ada keluarga dan sebagainya. So menunjukkan bahawa dia ni belum sampai kepada Allah, belum ma'rifatullah, belum sampai kepada ma'rifatullah. Sebabnya apa saja yang berlaku pada kita tu jangan mengeluh lah. Membantu, tenang, sabar kan, redo. Tenang, sabar, redo kan, tawakal kepada Allah Ta'ala dan sebagainya. Baik, keinginan kepada sesuatu yang selain daripada Allah adalah merupakan tanda seseorang itu tidak sampai kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, keluhan. Pertama, keinginan, ya, keinginan pada selain daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, keluhan. Seseorang kerana kehilangan sesuatu lah. Pertama sekali, kehilangan benda yang kita kasih dan kita sayang. So mana dia juga merupakan dalil atau petanda atau alamat mana dia belum sampai kepada Allah. Maksud sampai ma'rifatullah. Kita dah bahas lah sebelum ni mana sampai itu. Kemudian sehubungan dengan itu, periksalah kedudukan anda yang sedang menurun, wahai orang yang berkeinginan kepada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan wahai orang yang merasa keluh kesah kerana kehilangan sesuatu. Dia kata, ceklah, semak balik muhasabah diri, perhatikan balik mana-mana kelemahan kita, kekurangan kita. Baik, kemudian naikilah ke martabat yang lain daripadanya. So kalau kita dah turun kan, yelah, kalau kita asyik fikir yang selain daripada Allah Ta'ala, ataupun kita duk fikir, duk keluh kan, duk keluh, mengeluh yang tak habis-habis ni, siang, malam, pagi, petang duk mengeluh ni, semua tak kena kat dia. Maksudnya dia menurun, martabat dia turun lah. So kita kena naikkan balik lah martabat kita ni. So janganlah keluh kesah. Gitu. Oleh kerana di sisi orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, tidak ada azab di dunia yang lebih perit dari terhijabnya hati daripada Allah. Jadi maksudnya terhijab hati ni pun termasuk dalam antara benda yang perit lah kepada orang-orang yang dalam berjalan menuju kepada Allah Ta'ala ni. Sebab orang dia tak kisah pun, dia tak solat ke, biasa je bagi dia. Bagi kita ni, kalau jenis orang yang taat pada Allah Ta'ala ni, kalau terlupa, terlalai, terleka ataupun lewat solat dan sebagainya kan, kita rasa masalah kan, rasa masalah lah. Ya Allah kan, aku dulu sibuk uruskan dunia, duk bincang dunia sampai kan solat pun tertinggal, betul tak? Ataupun ngaji pun tertinggal, wirid pun tertinggal nak baca, solat sunat pun tertinggal, okay? Kerana sibuk nak kerja dunia. Macam so, maksudnya hatinya terhijab lah, tinding hatinya kepada Allah Ta'ala. Gitu. Oleh kerana sisi orang yang hampir dengan Allah, tidak ada azab di dunia yang lebih perit daripada terhijab hatinya daripada Allah. Nampak? Ini merupakan satu azab kepada orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah lah. Jadi orang yang tak kisah ni, tak ada apa pun dia, sama aja, hijab ke tak terhijab ke, tak tahu je kan, gitu. Dan oleh kerana jenis nikmat yang paling besar di sisi Allah Ta'ala ialah perasaan dekat dengan Allah. Ini nikmat yang besar lah, paling besar sekali. Nikmat kita, hati kita sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala, itu satu nikmat. Kalau hati kita dah jauh dengan Allah Ta'ala, ini bukan nikmat lah. Kenikmat balak lah begitu. Tentu kita tak nak, okay? Apalagi kalau seandainya tak ada kan, tiba-tiba malaikat maut datang. Malaikat maut pun tegur kita, beri salam. Masa tu tengah leka dengan nikmat Allah Ta'ala lah, dengan dunia dan sebagainya. Takut-takut nanti mati dalam keadaan
tidak beriman kepada Allah atau ahli maksiat. Baik. Dan oleh keadaan jenis nikmat yang paling besar di sisi mereka ialah perasaan dekat dengan Allah dan hilangnya hijab-hijab yang melindungi hati daripada Allah. Kita nak hijab-hijab ni jangan ada lah. Hijab mana dinding antara kita dan Allah Ta'ala, jangan ada. Syekh suka menyempurnakan fasa ini dengan mengulangi kembali makna ini sebagai satu bentuk kepastian orang yang tidak sampai kepada Allah. Ini nak cerita orang tak sampai ni. Mana kata-kata hikmah ni menunjukkan bahawa orang ni jenis tak sampai kepada Allah. Jadi bila ikut hal dunia kan, ataupun jenis orang keluh kesah tadi, ataupun orang yang fikir selain daripada Allah Ta'ala. Ini antara orang yang tidak sampai kepada Allah. Baik. Seterusnya, kepada Allah merupakan orang yang selalu mengeluh. Selalu mengeluh, kemudian merasa dia tak sabar, kan? Jenis tak redha, apa je berlaku tak redha, disalahkan orang lain, salahkan Allah Ta'ala dan sebagainya. Allah tak adil, Allah zalim, macam-macam lah. Jadi keluhan sebenarnya melampangkan kegersangan hatinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hati kita kalau gersang gersang tandus lah. Macam kawasan yang tak kena air, gersang, pasir. Baik. Kemudian ujar beliau lagi, an-na'imu wa in tanawwa'an muzahiru innama huwa bisyuhudihi wa iftiranihi wal azabu wa in tanawwa'at muzahiruhu innama huwa wujudi hijabihi fasasabul azab fasababul azabi wujudul al-hijab. Baik, an-na'im mana nikmat. Nikmat ini wa in tanawwa'at, jikalau dia berbagai-bagai tempat timbul dia. Wa in tanawwa'at muzahiruhu innama huwa bi syuhudihi wa iftiqari wal azab. Kenikmatan itu meskipun timbul di dalam berbagai-bagai tempat, hanya akan dapat menjadi nikmat sejati bila disertai dengan pandangan kepada Allah. Innama huwa bi syuhudihi, kemudian wa iftiqar wa iftiranihi, dan hampir kepadanya. Kemudian wal azab, dan azab pula. Wa in tanawa'at, sebaliknya sesaat walaupun tempat timbulnya bermacam-macam. Wa in tanawa'at muzahiruhu innama huwa liwujudi hijabihi, pada hakikatnya hanyalah disebabkan oleh adanya hijab yang menghalangi kepada Allah. Pasababul azab wujudul hijab. Inilah penyebab seksa tidak lain kerana adanya hijab, penghalanglah. Penghalang, sedangkan kesempurnaan nikmat adalah dengan memandang pada zat yang mulia. Kita pandang pada zat yang mulia, itulah kita tegas sebagai nikmat. Ulang semula. Wan an-na'im wa in tanawwa'at muzahiru innama huwa bi syuhudihi wa tirani. Kenikmatan meskipun timbul di dalam berbagai-bagai tempat, aja akan dapat menjadi nikmat sejati bila disertai dengan pandangan kepada Allah dan hampirnya kepada Allah Ta'ala. Kenikmat ni macam-macam kan, yang datang pada kita lah. Nikmat mata, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan tubuh badan yang sehat, harta benda yang banyak, duit yang banyak dan sebagainya. Jadi nikmat ni datang berbagai-bagai bentuk pada kita. Tapi nikmat tu dia boleh jadi nikmat sejati bila kita tengok satu benda tu, nikmat ni semua datang daripada Allah Ta'ala. Semua datang daripada Allah Ta'ala. Di mana kita bisyuhud, di mana pandangan pada Allah, dan hampir kepada Allah Ta'ala. Jadi sekali nikmat tadi menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan menjauhkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian wal azab, dan azab pula wa in tanawa, walaupun azab ni datang berbagai-bagai bentuk pada kita. Wa in tanawa muzahiruhu
innama huwa liwujudi hijabihi. Pada hakikatnya adalah sebabkan adanya hijab. Hijab yang menghalang kita kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak hijab antara kita dan Allah Ta'ala, maka itu yang menyebabkan dia azab kepada kita lah. Azab. Kemudian, jadi penyebab seksa tidak lain hanyalah hijab. Fasababul azab wujudul hijab. Fasababul azab wujudul hijab. Maka sebab azab itu ialah wujud hijab. Sebab kalau ada hijab antara kita dan Allah Ta'ala ni menyebabkan dia azab. Kalau tidak ada hijab antara kita dan Allah Ta'ala, sudah tentu apa saja datang pada kita, nikmat ke, azab ke dan sebagainya, dia tidak akan jadi azab. Bala bencana ke datang pada kita, dia bukan jadi azab, tapi nikmat lah. Mana kembali kita kepada Allah Ta'ala semula lah. Kita akan rujuk semula, kita akan bersifat, kita taubat kepada Allah. Kembali kita kepada Allah Ta'ala kalau kita dah lalai. Itu. Baik. Di dunia nikmat sebenar diperolehi dengan hilangnya hijab. Ini dia katakan nikmat dunia sebenar ni. Di dunia nikmat sebenar diperolehi dengan hilangnya hijab. Bila tak ada hijab antara kita dan Allah Ta'ala, barulah kita katakan kita dapat nikmat dunia sebenarnya. Maknanya segala nikmat dunia itu tidak melalaikan kita kepada Allah. Tapi kita nampak nikmat dunia ini semua adalah pemberian dan milik kurniaan daripada Allah Ta'ala. Itu. Baik. Manakala di akhirat dengan melihat dan menyaksikan Allah. Nikmat yang akhirat pula ialah dengan cara kita dapat melihat dan menyaksikan Allah Ta'ala dengan mata kepala kita sendiri lah. Walaupun berbagai nikmat yang lain yang disediakan dalam syurga, tapi nikmat melihat Allah Ta'ala itu lebih lagi sebesar-besar nikmat. Itu yang paling kodam lah nikmatnya, sila kata. Dengan itu sempurnalah nikmat Allah. Barulah ada sempurna nikmat Allah Ta'ala. Kalau tidak, nikmat itu kira macam tak sempurna. Jadi mana nikmat sempurna ni di dunia terhijab, hilang hijab. Mana antara kita dengan Allah Ta'ala tidak ada hijab. Jadi kita dapat nikmat itu semua, kita rasa itu semua daripada Allah Ta'ala. Kalau datang balak pun, bencana pun dan sebagainya, ini semua bukan, itu pun ujian daripada Allah Ta'ala, supaya kita kembali semula kepada Allah. Jadi baik. Dengan itu barulah sempurna nikmat Allah. Sebab setiap jenis azab adalah dengan wujud hijab. Sebab dengan semua jenis azab ni sebenarnya ada wujud hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada hijab, dia ni bukan merupakan azab. Sehingga kan orang-orang yang diseksa dari kalangan para wali di dunia merasa nikmat dalam siksaan yang mereka alami. Hatta sekali wali-wali pun bila diuji dengan berbagai ujian, dia kata, ini semua nikmat daripada Allah Ta'ala kan. Nikmat daripada Allah Ta'ala. Bukan azab dia, tapi nikmat. Sonok dia kalau diuji dengan berbagai ujian. Apabila di dalam siksaan tersebut tidak terdapat hijab yang menghalang dirinya daripada Allah Ta'ala. Bila tak ada hijab antara dia akan pandang itu semua daripada Allah. Masya Allah. Mungkin kalau sebelum ni aku terlalai, terlupa, bila datangnya ujian tu, bala dan sebagainya, maka dia akan dapat kembalikan dia kepada Allah. Rujuklah semula. Wa nadimna ila ma fa'ala kan. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ila Allah kan. Tubna ila Allah, aku taubat kepada Allah. Wa raja'na ila Allah, dan kami kembali kepada Allah. Wa nadimna ma ala ma fa'alna, dan kami menyesal di atas apa yang kamu telah lakukan. Baik. Maka setiap kesedihan dan duka cita di sisi orang arif ialah kerana wujud hijab. Kesedihan duka cita ni, kalau di sisi orang-orang arif billah ni, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, dia kata bila ada wujud hijab.
Bila hijab dah tak ada, maknanya sonok lah. Dia mereka suka lah kalau hijab tak ada. Bila ada hijab, mereka susah hati lah. Orang yang menyaksikan Allah Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya dengan meraihkan adab, kasih sayang dan juga ubudiah, dia akan kekal bahagia. Dia akan bahagialah kan. Kalau kita meraihkan adab dan kasih sayang dan juga ubudiah, kehambaan diri kita kepada Allah, insya-Allah orang itu akan bahagia. Sehubungan dengan itu, Syekh Mu'tazilah menyatakan ma tajiduhul al-qulub minal humum wal ahzani fali ajli ma muni'at min wujudil iyan. Ma tajiduhul qulub minal humum wal ahzan. Rasa prihatin dan kesusahan yang anda temui di dalam hati hanyalah kerana anda tercegah dari melihat bahawa Allah Ta'ala lah yang menggariskan takdir. Ma tajiduhul qulub minal humum, rasa prihatin dan kesusahan yang anda temui di dalam hati, fali ajli ma muni'at min wujudil iyan, hanyalah kerana anda tercegah daripada melihat bahawa Allah Ta'ala lah yang menggariskan takdir diri anda. Baik, begitulah Syekh berusaha memperingatkan orang arif. Syekh ni sentiasa beri peringatan kan. Sayang dia lah kepada orang-orang arif ni. Bukan orang arif, orang awam pun, orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala ni, Syekh ni sentiasa prihatin. Jadi dia bagi peringatan. Malahan wali-wali Allah Ta'ala pun dia bagi peringatan dia. Bukan orang-orang je, orang yang wali, tingkatan wali pun dia bagi juga peringatan. Sebab wali bukannya maksum, kan? Kita tahu. Sebabkan wali bukan maksum, mungkin wali ada kelebihan tertentu, ada karamah dan sebagainya, tapi bukannya maksum. Gitu. Dan wali pun ada dua jenis kan? Ada dua jenis lah kategori. Yang pertama, jawatan wali yang diusahakan. Yang kedua, jawatan wali yang tidak diusahakan. Jawatan wali yang diusahakan itu dikatakan wali wilayatul ammah. Wilayatul ammah mana jawatan wali yang diusahakan, usaha-usaha buat kajian ibadah, taat dan sebagainya, maka Allah Ta'ala bagi dia jawatan wali. Itu dikatakan wilayatul ammah. Yang kedua, jawatan wali yang tidak diusahakan. Tiba-tiba dapat wali, dapat jawatan wali, Allah Ta'ala kurniakan jawatan wali pada dia. Itu dikatakan wilayatul khassah. Wilayatul khassah, jawatan wali yang khusus, kan? Ya, seperti ilmu laduni, dia dapat ilmu laduni, nampak sesuatu yang tidak terhijab bagi dia. Kita terhijab tapi dia tak terhijab, nampak sesuatu. Kemudian yang kedua antaranya ialah dia nampaknya malakut, alam-alam malakut dan sebagainya. Alam-alam yang kita semua tak nampak. Dia nampak kan? Dia nampak arash Allah Ta'ala, nampak kursi Allah Ta'ala dan sebagainya. Nanti dikatakan orang yang mendapat jawatan wilayatul khassah, wali yang khusus yang dia tak usahakan benda tu tapi dia dapat. Baik. Jadi kita Syekh berusaha memperingatkan orang arif billah di dalam pasal ini dengan sesuatu yang boleh mengekalkannya di ufuk kegemilangan. Walaupun makna ini telah pun dibicarakan oleh Syekh sebelum ni, namun beliau mengulangi kembali di sini sebagai satu isyarat. Kadang-kadang orang arif billah juga ditimpa oleh kekosongan tersebut, kata. Jadi mana orang arif billah pun ada masanya akan mengalami masalah-masalah, keluh kesah dan sebagainya. Jadi Syekh ni ingatkan balik, ingat. Ketiga kita ingatkan kepada kita, kan? Anak-anak kita kalau mereka terlupa, terlalai, kita ingatkan balik. Ketiga kalau kita lupa lalai pun kita minta sahabat kita, kawan kita tegur.
Ingat dan tiwali. Nah itu. Baik. Apabila wujud situasi tersebut menjadi kewajipan kepadanya kekal berada dalam situasi-situasi tertentu dan naklah berusaha mengobatkan usahanya untuk terus-menerus berada dalam keadaan yang baik. Kalau kita berada dalam situasi macam tadi, jadi kewajipan kepada kita kekal berada dalam situasi tersebut. Naklah berusaha mengobatkan masa untuk terus-menerus dalam keadaan baik. Mana kena ada juga memperbaiki diri lah, muhasabah diri kan. Okay. Pembicaraan Syekh di atas menjelaskan makrifah memerlukan kepada pembaharuan dan juga perkataan. Di dalam sebuah hadis yang saya menjelaskan, perbaharuilah iman anda semua kan? Jadidu imanakum, perbaharuilah iman kita. Kita dituntut sentiasa perbaharukan iman kita. Sebab iman kita dia ada masanya layu kan, lemah, lesu kan. So kita sentiasa kan bagi motivate lah kan, tiba-tiba perangsang, semangat dan sebagainya. Jadi macam mana cara kita nak menguatkan iman kita? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami beriman? Sabda Nabi, perbanyakkanlah ucapan La ilaha illallah, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah berhak sembah melainkan Allah. Kan? Hadis riwayat Imam Ahmad ni daripada isnad yang baik. Dalam sebuah hadis yang lain pula menjelaskan iman dicipta dalam dada salah seorang daripada anda sebagaimana diciptakan pakaian. Kerana itulah berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia membarui iman dalam hati anda sekalian. Jadi iman dicipta dalam dada salah seorang daripada kita sebagaimana diciptakan pakaian. Seolah macam pakaian lah. Oleh itu berdoalah kepada Allah Ta'ala agar membarui iman, agar Allah Ta'ala ini perbarui iman kita. Baik, hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan isnadnya adalah hasan, baik. Wallahu a'lam bishawab. Lepas itu kita baca kitab ni sekali lagi. Kita keluar rumah. Ingat jawapannya. Kan habis ni kan? Suara apa tak? Kata dia tak? Tiga 318 dekat habis. Jadi baik. Talfiq. Masalah talfiq pula. Soalan, bolehkah memakai lebih daripada satu mazhab dalam satu pekerjaan? Umpama seseorang mengambil wuduk dengan meletak sedikit air di kepala kerana mengikut mazhab Syafi'i, tetapi menganggap tidak batal bersentuh dengan wanita bukan mahram secara wuduk kerana memakai pada mazhab Imam Hanafi. Boleh tak talfiq? Jawapan, talfiq adalah bercampur aduk antara dua mazhab dalam satu qadiyah. Qadiyah mana perkara lah. Qadiyah Qadot ya ta mabutah. Qadiyah Qadot ya ta mabutah. Talfiq talam pa ya qaf. Talfiq. Okay. Talam ya talam fa ya qaf. Talfiq. Talfiq ialah bercampur aduk antara dua mazhab dalam satu qadiyah, dalam satu perkara lah. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Apakah kesan pada talfiq? Orang melakukan perkara data tidak sah solatnya mengikut kedua-dua mazhab kerana pertama mengikut mazhab Syafi'i
dia sudah menyentuh perempuan dan yang bukan mahramnya selepas wudu. Mengikut mazhab Syafi'i, dia sudah menyentuh perempuan yang bukan mahram selepas wudu. Kemudian mengikut mazhab Hanafi, tidak sempurna wudu kerana hanya meletakkan sedikit air atas kepala waktu berwudu. Sedangkan mazhab Hanafi wajib menyapu kepala sekurang-kurangnya selebar ubun-ubun. Kalau kita mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya 3 helai kan? 3 helai lah. Kita kata basuh kepala tu sekurang-kurangnya 3 helai. Tapi kalau mazhab Syafi'i Hanafi, sekurang-kurangnya selebar ubun-ubun. Baru sah lah wudu-wudu. Jadi inilah kesan daripada Taufik tadi. Tak sah solat dia. Mengikut kedua-dua mazhab, kerana mengikut mazhab Syafi'i, dia sudah menyentuh perempuan yang bukan mahram, kan batal wudu kan. Yang kedua, mengikut mazhab Hanafi, tidak sempurna wudu kerana hanya meletakkan sedikit air kepala waktu berwudu. Sedangkan mazhab Hanafi wajib, dia kata wajib menyapu kepala sekurangnya selebar ubun. Okey, pandangan ulama, pendapat ulama. Dalam kitab Yanul Talibin, juzuk yang pertama surat 17 disebutkan wayam tani'ut talfiq fil mas'alatin ka'an qallada malikan fi taharatil qalbi wasyafi'i fi ba'd ra'si fi salatul wahidati. Dan dilarang tafiq dalam satu masalah seperti mengikut Imam Malik dalam perkara sucinya anjing. Seperti mengikut Imam Malik dalam perkara sucinya anjing. Anjing mana suci, tapi dalam mazhab dia bolehlah. Dan mengikut Imam Syafi'i yang bolehnya mengusap sebahagian kepala untuk mengerjakan satu solat. Bermakna sebahagian, yang boleh mengusap sebahagian kepala. Sebahagian kepala ini boleh kurang daripada 1/2, boleh lebih daripada 1/2, kan, ba'du. Jadi biasanya kita ni sekurang-kurangnya 3 helai lah, 3 helai rambut. Jadi tak boleh tafiq. Ialah tafiq dalam satu masalah. Ini pandangan Syekh dan kitab Yanul Talibin. Yanul Talibin ini syarah kepada kitab Fathul Mu'in. Syarah kepada kitab Fathul Mu'in, kitab Yanul Talibin. Kitab Talibin ini dia ada 4 jilid lah. 4 jilid. Dilarang tafiq dalam satu masalah seperti mengikut Imam Malik dalam perkara sucinya anjing, dan mengikut Imam Syafi'i yang dalam bolehnya mengusap sebahagian kepala untuk mengerjakan satu solat. Dilaranglah gitu. Kemudian guru kepada para masyayikh, para syekh-syekh ataupun masyayikh, itu Syekh Muhammad Amin Al-Qurtubi menyatakan al-khamisu adam talfiq bi'alla yufalliqa fi qadiyatil wahidatin ibtida'an wala dawaman baina qawlaini yatawalladu minhuma haqiqatun la yakunu biha sahibuhuma. Syarat bertafiq yang kelima adalah tidak talfiq, iaitu tidak bercampur aduk antara dua pendapat dalam satu masalah, sama ada dari awalnya, pertengahannya atau seterusnya. Yang akhirnya nanti daripada dua pendapat itu akan menimbulkan satu amaliyah yang tidak pernah dikatakan oleh pendapat kedua mazhab dalam satu perkara tadi, iaitu tidak boleh campur aduk lah. Tidak bercampur aduk antara dua pendapat dalam satu masalah, sama ada pada permulaan, ibtidaan, wala dawaman baina qaulaini, pertengahan atau seterusnya. Ya akhirnya nanti daripada dua pendapat itu akan menimbulkan satu amaliyah ataupun amalan yang tidak pernah dikatakan oleh pendapat kedua mazhab.
dan satu perkara tersebut. Habis. Itu je lah. Taufik. Sikit je kemasannya. Kemudian tidak mazhab. Ni banyak orang tak mazhab ni. Dia kata dia ni mustahid, hebat. Dia ni orang hebat lah. Jadi orang mazhab tak payah pakai mazhab lah. Dan Nabi ikut tak ada mazhab-mazhab, apa nak pakai mazhab? Kan? Okey. Jadi bagaimana hukum tidak bermazhab? Soalannya, terdapat golongan tertentu termasuk orang awam yang menolak bermazhab dengan alasan hanya perlu mengikut Quran dan hadis je. Cukup Quran dan hadis juga. Sebagaimana menanggapi dakwaan dengan golongan yang anti mazhab. Anti mazhab lah istilahnya. Jawapannya, orang awam tidak mampu ijtihad, wajib bertaklid dengan salah satu imam yang empat. Kita ni termasuk orang awam ni, tak mampu kita nak ijtihad ni. So wajib kita bertaklid dengan salah satu imam mazhab yang popular lah, yang masyhur. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi kan, gitu. Dia ada juga mazhab-mazhab lain nanti pun. Mazhab Bung Karno kan, Indonesia tu mazhab Bung Karno gitu. Kita ada tengok kan video tu, mazhab Bung Karno macam-macam pelik-pelik yang dia cakap. Macam perempuan boleh naik berkhutbah, perempuan boleh duduk zam dalam sembahyang Jumaat, perempuan duduk sembahyang raya, perempuan duduk saf depan. Kemudian yang non-Muslim pun boleh duduk sekali ke depan. Okey? Banyaklah dia punya tu. Pelik lah dia punya tu. Kemudian dia ucapkan salam tu, kita Assalamualaikum, tetapi dia ganti dengan lain. Yang salam Yahudi punya Nabi ya. Salam Yahudi kan Nabi ya. Tapi dia punya madrasah besar, Mushaf Nasari Indonesia. Yang Arab benda tu tak ada kita lah. Baik. Baik. Dalil Quran, firman Allah Ta'ala surah Al-Anbiya ayat 7, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanya kepada ahli ilmu kalau kamu tak tahu. Jadi para ulama usul menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan orang yang tidak mengetahui hukum hakam, mana orang awam, wajib bertaklid dengan orang alim yang mujtahid, iaitulah yang mengikut mazhab. Okay? Wajib bertaklid dengan orang alim yang mujtahid, itulah dengan cara kita mengikut mazhab yang telah ditentukan oleh mazhab yang empat, Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Jangan kita kata pandai-pandai buat mazhab baru. Kan dia buat mazhab baru kan. Kemudian pendapat ulama As-Said Bakri dalam hasyiahnya kitab Riyadhul Talibin, macam tadi Talibin dia nampak jadi ni, menyatakan kullu min a'immatil arba'ati al-sawab wa yajibu taqlidu wahidin minhum wa man qalada minhum kharaja ala uhdatin taklid. Setiap daripada imam yang empat semuanya di atas kebenaran dan wajiblah bertaklid dengan salah satu daripada mereka. Sesiapa yang bertaklid dengan salah seorang daripada mereka, terlepaslah dia daripada tuntutan taklid syara'. So terlepas. So kena ikutlah. Mana-mana kita dari masjid kita ni Syafi'i kan, ikut Syafi'i ya. Jadi para ulama benda tu dah bincang lah, banyak lebar dah bincang kan. Jadi para ulama ahli fiqh, fuqaha dan ahli hadis, muhaddisin bermazhab. Antara mereka yang mazhab Syafi'i ialah Imam Bukhari. Nampak? Imam Bukhari sendiri pun bermazhab Imam Syafi'i. Kemudian Muslim pun sama juga. Tapi yang duk mengikut ni kan, dia tak nak mazhab. Sedangkan Imam Bukhari, Muslim pun mazhab, tapi dia tak nak mazhab. Kemudian dia ikut Quran dan hadis gitu. Kemudian Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Hasan Asy'ari,
Mujaddid kurun ketiga. Imam Ghazali Mujaddid kurun kelima. Imam Suyuti Mujaddid kurun ke-9. Setiap satu kurun itu ada seorang mujaddid. Setiap satu kurun ada seorang mujaddid. Kemudian Imam Abu Hajar Asqalani, Imam Arabi, Imam Suki, Imam Zakaria Ansari, Imam Nawawi, Imam Sya'rani. Kitab-kitab tabaqat sama ada dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali membuktikan beratus-ratus malah beribu-ribu ulama besar semuanya bermazhab dengan mazhab yang 4. Mana ulama-ulama yang 4 ni bukan semua ada ikut mazhab. Kita yang dicikai ni kita yang cikai ni tak payah mazhab cukup orang nanti juga kau faham ke orang nanti tu faham ke? Sedangkan Imam Bahaqi pun Imam Syafi'i dengan Hanbali siapa lahir dulu? Ini Imam mazhab yang 4 kan? Siapa lahir dulu? Imam mazhab yang 4 lahir dulu. Imam Bahaqi Muslim kemudian. Dia kemudian lahir. Baik. Sangat besarlah kepada Al-Alim Al-Faqih Al-Syahid Syekh Dr. Sangat benarlah apabila Al-Alim Al-Faqih Al-Syahid Syekh Dr. Said Rabada Al-Buti membahaskan perkara ini ataupun hal ini dan menanggapi dakwaan tidak mahu konsep ini dengan panjang lebar. Dibahaskan benda ini berpanjang lebar lah dalam kitabnya. Kitabnya Al-Mazhabiyah. Al-Mazhabiyah atau bid'atin tuhaddisu bayang pun tuhaddisu dihaddusi syariat Islamiyah, maksudnya pahaman tidak mazhab bid'ah paling bahaya gitu. Pahaman tak mazhab ni satu bid'ah paling bahaya yang meruntuhkan syariat Islam sendiri dah. Nampak? Dia yang meruntuhkan syariat Islam sendiri. Tak perlu mazhab ni. Masalah mazhab ni. Baik. Jadi sampai peringatan orang yang tidak mau bertaktik adalah orang yang fasik di sisi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Imam Ahmad berkata, man ragama mazza'ama annahu la yara taqlid wa la yukallidu dinu ahadan bahwa qawlu fasikin indallah wa rasulih innama yuridu bidzalika ibtalu al-asari wa ta'tilul ilmi wa sunnati wa tafarruda bil ra'yi wal kalami wal bid'ati wal khilaf. Sesiapa yang mendakwa sesungguhnya dia tidak melihat perlunya taklid dan tidak bertaklid kepada sesiapa pun dalam agamanya, maka dia adalah perkataan orang yang fasik di sisi Allah Ta'ala dan Rasul, kata Imam Ahmad. Dakwah seperti ini bertujuan membatalkan asal ataupun hadis, menghapuskan ilmu dan sunnah, hanya berpegang dengan pendapat akal semata-mata, dan dia adalah hanya pemikiran kalam. Pemikiran kalam bid'ah dan juga khilaf itu. Jadi orang yang macam ni yang melarang daripada bertaklid ni ada, biasanya adalah dengan pegangan dia adalah benda yang lucu. Contohnya kan ada satu hadis tu, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Bukan? Taraktu fikum amrayni ma intamassatu bihima la tadullukum abada. Kitab Allah sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi dia pegang hadis itu. Dia pegang hadis itu. Taraktu fikum amrayni, aku tinggal pada kamu itu dua perkara. Kalau kamu pegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan sesat. Itulah sunnah dan kitab Allah wa sunnati. Jadi dia pegang dengan benda itulah. Yang penting pegang kitab Allah dan sunnah. Tapi ya ulama-ulama ni tak payah. Tak payah. Cukup dua kan.
Kita sumber hukum kita kan ada 4. Satu itu Quran, hadis, ijma ulama dan kias. So ada 4 sumber hukum kita. Tapi dia pakai Quran hadis konon lah. Dia pakai Quran hadis je. Jadi alasannya apa yang Nabi tak buat, ya, apa yang Nabi tak buat, maka bukanlah, kan? Dia mesti apa yang Nabi buat, gitu. Sebenarnya dalam syariat Islam ni ada juga yang perkara-perkara yang Nabi sebut tapi Nabi tak buat pun. Sahabat yang buat. Sahabat buat benda tu tapi Nabi tak buat. Tapi Nabi menggalakkan, sahabat-sahabat buat. Baik. Kemudian dialog Syekh Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah tentang perbincangan subuh kita pagi ni. Mudah-mudahan kita dapat menafaham sama insya-Allah. Ada soalan? Ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyanatan ya 'alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa fahmana fa'alibin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin wa 'alika ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma zid alana salama wal afiyah fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma inna haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa inna batila batila warzuqna tilawah. Allahumma inna na'udzuka min jahlil bala wa lakil syaqa wa su'il qada wa sana sadr ala. Allahumma inna na'udzuka min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain istajaba laha ya rahman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.